Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Apabila seseorang rasul itu menyatakan kepada manusia bahawa dia dipilih oleh Allah menjadi rasul, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan kepadanya perkara luar biasa di samping sifatnya yang terpuji sebagai suatu hujjah dan bukti sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Maka wajiblah kepada manusia mengikut ajarannya. Kalau tidak, maka wajarlah mereka menerima bala di dunia dan seksa di akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang rasul yang diutuskan kepada manusia, inilah yang dilakukan bermula daripada Nabi Adam alaihi salam dan rasul-rasul yang kemudian daripadanya sehinggalah Nabi akhir zaman, penutup Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah itu diberi hujah dan kenyataan yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan sejak rasul itu hidup, dilahirkan di kalangan kaumnya, di zaman kanak-kanak sehingga zaman muda, sehingga dilantik menjadi rasul. Ditunjukkan kepada kaumnya rasul ini bukan sahaja seorang yang hebat rupa parasnya, juga hebat sifat-sifat kejadiannya yang zahir dan yang batin, di antaranya akhlak yang mulia, sifat benar, amanah, cerdik, berani, tak takut pada sesiapa. Ditunjuk di kalangan kaumnya. Kaumnya melihat sendiri bagaimana orang jadi rasul ini seorang yang sangat baik, yang tidak pernah bohong. Apabila Allah menurunkan wahyu dan rasul ini mengisytiharkan dirinya adalah Rasulullah, maka Allah memberi kepada rasul itu mukjizat. Mukjizat ialah perkara yang luar biasa, di luar daripada kemampuan akal fikiran dan tenaga manusia yang diberi kepada rasul. Orang lain tidak boleh buat, hanya Allah Ta'ala beri pada rasul, menandakan dia adalah tanda daripada Allah, bukti daripada Allah. Mukjizat ialah perkara yang paling luar biasa. Mukjizat itu merupakan dalil hissi dan ma'nawi. Dalil hissi, dalil yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh panca indera. Segala alat melihat, mendengar dan merasa yang ada pada manusia. Dan ma'nawi, dari segi makna, dari segi rohnya, daripada rasul, di mana manusia yang lain tidak boleh mengada-ngadakannya, kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat itu khusus untuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, bagi mensabitkan kerasulannya dan mewajibkan manusia mematuhi hukum syariat yang disampaikan. Apabila rasul ini menzahirkan mukjizat, perkara yang luar biasa,
di mana orang ramai yang berdepan dengannya dapat melihat mukjizat itu, perkara yang luar biasa itu, dan mereka tidak boleh lawan. Mereka tidak boleh mengalahkannya sekali-kali. Dan Rasul itu bercakap benar dan diberi mukjizat, tidak boleh dikalahkan mukjizat itu. Di masa itu wajiblah manusia menerima Rasul dan menerima hukum syariat yang dibawa oleh Rasul. Hukum syariat daripada Allah hendaklah diterima. Kalau lawan juga, maka Allah boleh menurunkan hukuman bala di dunia dan seksa di hari akhirat. Mukjizat itu mungkin berlaku mengikut hukum akal, bahkan ianya dinyatakan oleh syarak. Di antaranya ialah Al-Quranul Karim yang sabit menjadi mukjizat secara mutawatir, dan beberapa mukjizat yang lain yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang mukjizat yang berlaku kepada rasul-rasul di zaman dahulu. Di antara mukjizat itu ada yang dicapai oleh akal manusia dengan menggunakan fikiran. Ada di antaranya akal manusia tak boleh capai. Kita akan baca. Seperti batu memberi salam. Batu memberi salam. Pohon yang mati bercakap. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Itu perkara yang di luar daripada akal manusia. Dan di sana ada perkara yang akal manusia boleh berfikir. Di antaranya Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab ilmu, kitab mukjizat yang boleh dicapai oleh kajian-kajian manusia, sama ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kajian di zaman sekarang. Di antaranya Al-Quranul Karim menyatakan bumi tempat kita berpijak. Ada 7 lapis bumi. Bumi dianggap sebagai paling bawah, paling asas, dan dikelilingi oleh atasnya langit-langit yang berlapis-lapis. Hari ini manusia membuat kajian dengan menggunakan alat. Ternyata bumi adalah paksi. Paksi tempat berpusingnya segala bintang cakrawala dan bumi itu sendiri, yang berpacak dengan teguh dengan susunan bukit yang dijadikan oleh Allah di timur dan barat, utara dan selatan. Sehingga bumi duduk berdiri tegak dan ada tarikannya sendiri, dan matahari, bulan, bintang cakrawala yang berada di kelilingnya, dan diikuti dengan langit-langit yang berikut. Satu penyusunan kejadian yang menakjubkan. Hari ini ahli-ahli sains menggunakan alat-alat baru mendapati apa yang dinyatakan oleh Quran adalah betul dan benar. Betul dan benar. Tentang kejadian laut, kejadian binatang dan lain-lain. Di antaranya perkara yang dicapai oleh akal manusia, itu dia. Dicapai oleh ilmu manusia, ilmu dahulu dan ilmu sekarang. Ini adalah mukjizat. Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang benar daripada Allah. Segala kajian yang dibuat, sama ada kajian ilmu agama, ilmu dunia, ilmu agama, ilmu tauhid, kepercayaan mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, di mana orang yang mengkaji berbagai-bagai agama. Ada orang kaji berbagai-bagai agama. Kaji agama Hindu, kaji agama Buddha, kaji agama Yahudi, kaji agama Kristian, kaji agama Majusi, kaji tak ada agama. Kaji macam-macam. Kaji secara ilmu, ahli ilmu, bukan kaji bodoh. Ini orang ahli ilmu yang boleh membaca, yang boleh menyelidik. Bila baca Al-Quranul Karim, didapati Islam adalah agama yang benar. Akhirnya masuk Islam.
Banyak orang yang mengkaji dengan bersungguh-sungguh, bila baca Quran, masuk Islam. Ilmu agama, ilmu akidah, termasuklah yang berkait dengan ilmu politik, undang-undang dan peraturan. Segala peraturan dan undang-undang yang berkait dengan keluarga, yang berkait dengan jenayah, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan keselamatan negara, dengan undang-undang antarabangsa. Mereka kaji manusia, mereka macam-macam undang-undang. Semua tak berjaya. Akhirnya balik pada Quran. Quran adalah benar. Quran adalah benar. Adapun ada hak kapur ni bercakap Quran begini, hak tu bodoh, hak bodoh. Jangan dia buat ke hak bodoh ni, dia ke hak cerdik, hak yang mengkaji secara ilmu. Bukan hak buat dak mengaji. Hak yang mengaji ni yang membuat kajian. Ada baru-baru ini disiar dalam media bagaimana seorang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Belanda, akhirnya masuk Islam, memuji Islam. Setelah orang balas dia tak boleh jawab, dia baca buku-buku Islam dan baca terjemahan Quran, akhirnya masuk Islam. Ini mukjizat. Mukjizat yang boleh dicapai oleh akal manusia. Akal manusia yang waras, bukan akal manusia yang buta huruf. Ada orang tu dia belajar ilmu salah dengan orang bagih, dengan bakir benda-benda pelik, duk tawakah, oh bijak, ikut ni bodoh ni. Hak jenis ilmu dak semayang batin, itu bodoh, orang bodoh. Baca berdak reti. Orang dak pakai ikut dia. Iblis sokong pula. Syaitan pula sokong dia. Ada perkara luar biasa kita akan baca. Akan datang. Ni pembohong, tak boleh. Ini ilmu yang benar daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Mukjizat Al-Quranul Karim. Para ulama mentakrifkan mukjizat itu ialah perkara yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa kepada orang-orang yang mengaku jadi nabi ketika menghadapi cabaran orang-orang yang engkar dengan tidak boleh dilakukan sepertinya. Bila nabi-nabi berhujah dengan lawan dia, sama ada raja-raja, pemimpin masyarakat, ataupun orang bodoh. Nabi berhujah, tak mau dengar juga. Maka Allah Ta'ala keluarkan mukjizat daripada Nabi itu. Perkara yang pelik, mukjizat daripada Nabi itu. Maka orang yang melihat mukjizat ini, tengok sendiri, nak masuk Islam ke tak? Ada yang masuk Islam bila melihat mukjizat ini. Ada di antaranya dia kata Nabi itu ahli sihir. Dia samakan Nabi dengan ahli sihir, ahli silap mata. Ini orang yang jahat, memang perangai dia jahat. Dia tak ambil kira beza antara Nabi ni, orang yang benar, yang ikhlas, yang diketahui akhlaknya di kalangan kaumnya, dengan hak main silap mata, ahli nujum, orang yang pelawak, yang bohong, kaki tipu, yang diketahui oleh kaumnya. Beza dengan Nabi ni. Beza, mesti ada beza. Di mana dengan akhlak yang mulia, dengan benar, kemudian ditunjuk mukjizat. Mukjizat berhujah. Seperti pemimpin Quraisy yang kita baca dalam tafsir minggu lepas. Bila Nabi SAW membaca ayat-ayat Quran, dia tergamam. Ini bukan syair, ini bukan jampi, ini bukan ucapan manusia biasa. Ini adalah ucapan daripada langit, daripada firman Allah Ta'ala. Macam Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu an, pemimpin Bani Syaiban. Bila Nabi ajak dia masuk Islam, dia tanya apa dia Islam. Nabi beritahu Islam begini-begini. Dia tanya apa lagi? Nabi baca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nabi baca ayat Quran. Pendek saja. Ayat ni dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam khutbah yang kedua. Dan khatib baca dalam khutbah yang kedua. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya berlaku adil dan berbuat baik, melarang daripada kekejian dan kejahatan. Allah menyuruh kamu dengan perkara yang baik. Mudah-mudahan kamu menerima pengajaran. Kamu menjadi orang yang menerima pengajaran. Musanna kata, "Hada laysa min amril ard, wa innama huwa min amris sama." Ini bukan perkara bumi, ini perkara langit, kata dia. Ini orang yang faham. Orang yang faham bahasa Arab, bukan yang tak erti. Orang yang faham, terus dia tersentuh. Kerana dia memahami ini bukan ucapan manusia biasa. Ini orang cerdik. Orang yang pintar, orang yang bijak. Al-Muthanna bin Harithah, pemimpin Bani Syaiban. Yang bijak, yang pintar. Yang sangat pintar dan menunjukkan keikhlasannya. Di zaman Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia datang bertemu Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang lain murtad, dia tidak murtad. Dia minta supaya Abu Bakar menghantar tentera untuk menyerang negara Parsi, kuasa besar dunia. Abu Bakar mati, disambung oleh Sayyidina Umar. Dia sambung. Dia dilantik, dia jadi penglima di bawah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Walaupun dia bijak, ada orang kata lebih bijak pada Khalid bin Walid, tapi tak jadi masalah. Bukan dia nak jadi ketua, dah apalah jadi orang bawah pun. Dan dia mati, syahid dalam peperangan dengan Parsi. Ini orang bijak. Ada pula orang bodoh. Orang bodoh datang jumpa dengan Nabi. Dia sebut dalam hadis, dalam jumpa dengan Nabi, tanya Nabi, bercakap-cakap, ajak dia masuk Islam, dia tak mahu masuk Islam. Dia pegang Dhab ni ewok pada pasir orang Badui. Akhirnya Dhab tu beri salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dhab tu beri salam ke Nabi. Terkejut dia. Macam mana binatang yang tak boleh bercakap dan beri salam pada Rasulullah. Menyebabkan dia dan kaumnya masuk Islam. Kerana seekor dhab, seekor biawak, menyebabkan satu kabilah masuk Islam. Cakap manusia tak mau dengar, cakap binatang lah senang. Allah Ta'ala tunjuk binatang beri salam ke Nabi, baru dia masuk Islam. Dan di akhir zaman, setelah berlakunya Dajjal, turunnya Dajjal, berlakunya bencana yang besar, naik matahari dari belah barat, keluar dabbatul ard, binatang keluar daripada bumi, mengatakan manusia tak erti, ni manusia tak erti. Masa tu tak ada gunalah bertaubat, manusia ni tak erti. Allah Ta'ala tunjukkan perkara yang luar biasa. Di akhir zaman akan berlaku. Bukan para Nabi-Nabi berlaku dengan sendiri begitu saja. Kemudian di zaman Nabi-Nabi Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat dengan cara yang berlainan. Di mana mukjizat itu berlainan dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama, karamah. Karamah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang saleh yang tidak mengaku jadi Nabi. Yang pertama dinamakan karamah. Karamah ni perkara yang pelik, perkara yang luar biasa, yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang saleh, orang yang baik. Dia tak mengaku jadi Nabi, dia berpegang dengan Islam, dia ajak orang ikut Islam, dia seorang yang baik. Ataupun dia tak erti nak buat apa, dia ni kuat berpegang dengan agama. Tiba-tiba Allah Ta'ala tolong dia. Orang tengok perkara yang luar biasa berlaku pada dia. Ini karamah. Orang Melayu karamah ni, hak mati dah dalam kubur itu pelawak. Hak dalam kubur lepas dah ceritanya. Hak dalam kubur jangan menazar ke kubur, tak baik, tak boleh. Menazar ke kubur orang tutup ni mengajar, kalau boleh ni menazar boleh. Menazar dengan Allah Ta'ala saja. Jangan menazar ke kubur. Menazar ke kubur ni syirik.
Karamah ni bukan kepada orang sudah mati habis dah. Ini orang hidup, orang yang baik yang hidup, yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sama ada dia alim, dia jahil, dia apa, dia tak erti agama, tapi dia seorang yang baik. Tuhan tolong dia. Berlaku macam-macam kepada dia. Ini karamah. Yang kedua, ma'unah. Iaitulah pertolongan, perkara yang luar biasa. Berlaku kepada orang-orang biasa kerana pertolongan di masa kesempitan. Masa kesempitan. Dia masuk utak air rimah, nak terekang dia. Dah orang nak buat, dia pun mengucap, rimah pun lari selalu. Itu ma'unah. Dia ni orang biasa. Bukan orang soleh, bukan orang apa, orang baik, orang jahat pun ada juga. Dia orang jahat, dia perampok, dia penyamun. Tiba-tiba mari satu bahaya, dia teringat ke Tuhan, berlaku luar biasa. Menyebabkan dia insaf, dia sedar. Ataupun dia tak insaf, dia tak sedar, pulang ke dia lah. Ini ma'unah, dia tenggelam dalam laut umpamanya. Diselamatkan oleh Allah dengan luar biasa. Diselamat oleh ikan lomba, diselamat oleh ikan hiu. Itu biasa. Banyak cerita. Bagaimana hiu yang ganas, ikan lomba-lomba menyelamatkan orang yang tak tahu berenang, tak tahu apa. Hantar ke darat. Ini berlaku cerita yang benar. Bukan cerita zaman dulu. Zaman moden ni ada berlaku yang dibukukan, yang diceritakan. Ini dinamakan ma'unah, pertolongan daripada Allah. Sama ada dia orang baik ataupun orang jahat. Kadang-kadang orang kafir pun ada. Nak suruh dia ingat ke Tuhan. Ketiga, ihanah. Ihanah ni perkara luar biasa yang berlaku secara terbalik daripada yang dikehendaki kepada pembohong yang mengaku jadi Nabi. Pembohong yang mengaku jadi Nabi, dia buat satu benda jadi terbalik. Macam Musailamatul Kazzab yang mengaku jadi Nabi. Mesti kemarin telaga air sikit. Nak tunjuk sihir dia, dia ada sihir. Dia betul ludah dalam laga nak suruh jadi banyak air. Tiba-tiba jadi kering air. Jadi terbalik, jadi kering. Tuhan tunjuk depan orang masa Nabi hidup lagi. Dia nak lawan dengan Nabi. Jadi kering air. Tuhan nak ihanah. Umpamanya berlaku pendakwah-pendakwah yang datang ke alam Melayu ni. Pendakwah Islam yang mari ke alam Melayu ni, peniaga-peniaga, bukan orang alim sangat. Ajak orang kampung yang agama Hindu masuk Islam. Kebetulan orang Hindu menunjukkan upacara agama dia. Sami-sami dia berjalan atas api. Lalu dia ajak orang pendakwah ni cuma jalan atas api, boleh ke tak? Boleh ke tak? Kawan tu pun bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak tu je dia reti. Jalan atas api tak apa-apa. Tak apa-apa jalan atas api. Bila sami berjalan, hangus tak jadi sihir dia. Sihir dia tak jadi terbalik. Menyebabkan orang ramai masuk Islam. Ini berlaku di alam Melayu ni. Dalam buku-buku cerita kedatangan Islam di alam Melayu. Banyak. Ini ihanah. Tuhan jadikan terbalik. Khususnya kepada orang yang mengaku jadi Nabi. Dia ni pembohong. Zaman learning. Lepas Nabi Muhammad dia mengaku dia jadi Nabi. Bodoh pula tu. Ada orang ikut pula dia. Hak ikut lagi lebih bodoh lagi pula. Yang keempat, istidraj, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang jahat yang mengaku menjadi Tuhan. Orang jahat dia mengaku dia jadi Tuhan. Tuhan tunjukkan luar biasa. Pelik berlaku pada dia. Syaitan. Syaitan tolong dia untuk mengelirukan orang ramai. Untuk menguji manusia, mencoba manusia. Manusia percaya ke Allah ke percaya ke orang pelawak ni. Tuhan tunjuk orang pelawak ni boleh tunjuk benda luar biasa. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Macam Dajjal mengaku jadi Tuhan. Dia tetap orang mati dia boleh perhidup semula. Itu Iblis. Ibu bapa yang sudah mati dia panggil. Congek-congek datang ibu bapa kita mati dah. Ngupa. Syaitan ngupa ibu bapa kita beritahu. Inilah dia Tuhan kita sungguh. Kadang kalau kita tak mengaji habis punah. Jadi rosak. Ini adalah istidraj, perkara luar biasa yang jahat mengaku pada orang yang mengaku jadi Tuhan. Utamanya di akhir zaman. Di akhir zaman akan zahir Dajjal. Setelah berlaku peperangan yang besar,
yang menghanguskan dunia, yang merosakkan dunia. Dunia jadi kemara panjang, jadi kemara, Dajjal pun tubik, mana-mana orang yang ikut dia, kampung yang ikut dia, negeri yang ikut dia, turun hujan. Negeri yang tak ikut dia jadi kemara. Negeri dah ikut dia jadi kemara, jadi susah. Berlaku begitu rupa. Maka mereka yang tak kuat iman ikut hak ujang ni lah, hak Dajjal ni, pelawak ni. Mereka yang iman dia tak kuat, tak sanggup susah, tak sanggup kemara, tak sanggup tak ada air, lalu ikut Dajjal. Ni air banyak lagi, kena RM50 dapat lagi dah. Tu dia. Tu jaga baik ni, jaga. Akan tiba Dajjal yang lebih hebat ujiannya. Ketika dunia kering, kemara, pitih pun tak ada, buah-buah tak jadi apa. Mari Dajjal tunjuk istidraj, tunjuk sihir dia. Yang kelima, irhas, perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi sebelum daripada diwahyukan. Irhas, perkara luar biasa yang mengaku kepada seorang Nabi belum diwahyukan lagi. Di antara Nabi kita Muhammad SAW berjalan, belum dilantik jadi Nabi lagi, dengar orang beri salam, paling tak ada orang. Dengar orang beri salam, tengok-tengok batu beri salam. Dia pun tak tahu, dia tak jadi Nabi lagi, belum jadi Nabi. Perkara luar biasa yang ditunjukkan sebelum dia menjadi Nabi. Itu dinamakan irhas. Yang keenam, sihir, merupakan kaedah-kaedah yang boleh menampakkan perkara luar biasa kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, dan ia boleh dicapai oleh orang-orang yang mempelajarinya, di mana tujuannya untuk penipuan dan kejahatan. Sihir ia ialah kaedah yang boleh dipelajari, menampakkan perkara yang luar biasa. Tujuannya nak buat jahat, tujuannya nak tipu orang. Sama ada menunjukkan perkara yang luar biasa, ataupun memisahkan suami dan isteri, memisahkan adik-beradik, menyakitkan orang. Ini termasuk sihir. Boleh belajar sihir ni, tapi jadi kafir. Jadi kafir. Di antaranya ilmu sihir ni jangan ikutlah. Ambil darah orang puang, tulis ayat Quran. Tulis ayat Quran, tulis ayat Quran dengan darah. Najis. Jadi kafir. Menghina Al-Quran. Lepas tu puja. Puja mari benda pelik. Syaitan kata nak apa? Ini dia. Ambil Quran ubuh dalam jamban. Puja, mari syaitan nak apa? Ajaib lah. Tak jaga masuk neraka mati. Masuk neraka selama-lamanya boleh menyakit. Benda yang boleh dipelajari tapi jadi kafir. Nak buat apa? Rosak iman, rosak akidah, celaka dunia dan celaka di akhirat. Dia mengaku dia terus hari pada Tuhan. Dia terus hari pada Tuhan, padahal ayah dia tua pada dia. Tak ke pelik? Seluruh paket waktu baik pitih, boleh bagi pitih ke orang mana, pitih macam mana? Dia sendiri basak dia tak senang, boleh buat pitih, dah macam-macam buat pitih. Sihir macam-macam. Ini adalah merupakan perkara luar biasa yang kita kena faham. Memang bila perkara ni berlaku kepada orang-orang yang jahil, di tengah masyarakat yang jahil, yang tak mengaji agama, maka terpengaruhlah dengan ajaran-ajaran sesat. Biasanya puak-puak ajaran sesat lah yang bawa perkara ni. Orang pun ikut dia macam-macam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah dalam perkara agama yang boleh merosak. Mukjizat tak ada dah, habis. Yang tinggalnya Quran saja. Quran satu-satu mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat yang diberi kepada Nabi SAW. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Quran itu apa yang menyembuhkan penyakit masyarakat, yang menyembuhkan penyakit diri manusia, menyembuhkan macam penyakit, dan rahmat kepada orang-orang yang beriman sehingga hari kiamat. Dan sebab itu Tuhan beri kita baca ayat Quran. Mana-mana ayat Quran ada kelebihan. Hukum-hukum dia ada hikmat
yang tidak terhingga. Ini mukjizat Al-Quranul Karim yang dikekalkan oleh Allah sehingga hari kiamat, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah mati, sudah wafat, tapi mukjizat Al-Quran masih ada sehingga hari ini, dan tidak ada siapa yang boleh melawan, mencabar. Allah Ta'ala menyebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak terhadap apa yang kami turunkan, yakni Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sepertinya. Surah sebaris pun tak apa, pendek, macam inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah yang paling pendek dalam Quran. Buat satu surah pendek macam tu. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, panggillah penolong-penolong kamu, sama ada penolong-penolong itu yang kamu puja jadi Tuhan, di kalangan manusia, jin, ataupun kalangan batu, apa saja yang kamu puja, suruh buat macam Quran. Ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu sanjung, sehingga kamu sanjung lebih sangat, bijak sangat pemimpin ni, sokong dia, pilih dia, panggil pemimpin ni, suruh buat satu surah macam Quran. Dah nak lawan Quran sangat, panggil mereka. Ataupun segala ilmuan-ilmuan hak keluar dalam TV tu, macam profesor, macam-macam hak mengapu tu, panggil mereka, buat satu surah macam Quran. Tuhan kata, sama ada ahli sains, ahli politik, ahli ekonomi, macam-macam tu hak cakap sedap tu, sila buat satu surah macam Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka. Umpamanya manusia-manusia dan batu-batu disediakan untuk orang yang engkar, yang melawan Quran. Ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala. Quran adalah mukjizat yang tak boleh dilawan sehingga hari ini. Bahkan perkataan-perkataan dalam Quran dari segi bahasa tak boleh nak lawan. Dalam bahasa Melayu, duduk sebahasa je. Dalam bahasa Arab, perkataan duduk ni banyak perkataan. Jalasa, qa'ada, rakadha, makna duduk belaka. Makna duduk. Takut, al-khawfu takut, at-taqwa takut, al-khasyah takut, al-jubnu takut. Mana takut belaka. Tapi takut yang berbeza. Takut rima, takut ke orang, takut ke ni, takut ke ni, takut berupa begini. Quran saja, bahasa Quran. Tak ada dalam bahasa lain. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Orang yang mengaji ilmu bahasa Arab, tahulah mukjizat Al-Quran ini. Berubah baris, lain makna dia. Lain makna, berubah makna dia. Ini mukjizat yang ada dalam Quran. Dari segi bahasanya, penyusunannya, hukum hakamnya, hikmatnya, faedahnya, tak boleh dilawan. Allah Ta'ala kekalkan Quran sehingga hari kiamat. Bila Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia, maka ulama-ulama yang hafal Quran, yang reti Quran, yang tahu Quran sepatah dua, mati habis. Akhirnya Quran tak ada lagi orang reti baca. Maka dia angkat Quran itu. Duk pakak belajar tulisan Romi belaka. Dah erti nak baca Quran. Baru dah erti Jawi dulu. Lepas tu dah erti nak baca Quran. Orang yang tahu baca pun tak ada. Quran dia angkat. Maka berlakulah kiamat yang menghancurkan dunia seluruhnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, maka syarat mukjizat itu ialah satu, bahawa mukjizat itu daripada Allah Subhanahu wa taala.
tidak sekali-kali daripada yang lain, kerana ia merupakan tasdik, membenarkan daripadanya daripada Allah kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, sama ada secara perman seperti Al-Quran atau perbuatan seperti terbelah laut kepada Nabi Musa alaihi salam, atau menolak daripada berlakunya sesuatu seperti tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dicampur ke dalam api. Setelah kita membaca minggu lepas berkenaan dengan perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku di kalangan manusia, ada yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, yang berlaku kepada wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, berlaku kepada orang yang biasa, berlaku kepada nabi-nabi sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, berlaku kepada orang jahat, berlaku kepada orang yang nak menipu dan sebagainya. Di mana mukjizat adalah perkara luar biasa yang berlaku kepada rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak berlaku kepada orang lain. Mukjizat adalah secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan dibuat ataupun dilakukan secara nyata oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, terus daripada Allah Ta'ala. Itu mukjizat. Tujuannya kerana mukjizat itu untuk mentasdikkan, membenarkan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat itu berlaku dengan berbagai-bagai cara. Di antaranya dengan cara hujah, dengan cara perman, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ayat-ayat yang diwahyikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia merupakan perkataan yang boleh ditulis, yang boleh dibaca, tetapi perkataan-perkataan yang ada dalam Quran tidak boleh direka dan ditiru. Susunan ayat yang sangat melemahkan manusia untuk membuat sepertinya. Tak boleh nak buat seperti Al-Quranul Karim, walau bijak, cerdik macam mana sekalipun. Sama ada susunan ayat ataupun hukum hakam yang ada dalam Quran, cerita-cerita yang ada dalam Quran, keterangan-keterangan yang ada dalam Quran adalah benar dan di luar daripada kemampuan akal fikiran manusia. Di antaranya perkara yang tak boleh diketahui oleh orang-orang di zaman dulu, dapat diketahui oleh orang zaman sekarang. Contohnya tentang kejadian bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang cakrawala. Zaman dulu tidak ada alat untuk mengesan. Hari ini ada alat-alat yang direka oleh manusia dengan ilmu yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alat-alat itu mereka dapati apa yang dinyatakan oleh Quran adalah benar, bahawa matahari beredar mengikut kawasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bintang cakrawala di langit yang jumlahnya seperti pasir di bumi, tidak berlaga di antara satu sama lain. Lapisan-lapisan langit ada yang dapat dikesan, yang tak mampu dikesan oleh alat-alat.
Akhirnya adik-adik sains menyerah kalah. Tentang kejadian bumi, 7 lapis bumi. Dan bumi adalah tempat yang paling bawah, dikelilingi oleh lapisan-lapisan langit dan bintang cakrawala. Dinyatakan oleh Al-Quran. Apa yang disebut oleh Quran adalah benar. Ada kalangan ahli-ahli sains yang mengkaji tentang kejadian bumi, tentang kejadian langit, peredaran bulan dan sebagainya, termasuk tentang kejadian diri manusia sendiri, masuk Islam. Kerana keterangan Al-Quran adalah benar. Yang berkait dengan hukum hakam, halal dan haram. Perkara yang dihalal mesti baik, yang diharam mendatangkan mudarat. Hari itu ada orang degil mengatakan yang haram tak ada apa-apa, mengikut kajian-kajian yang terkini dengan alat-alat yang lebih baru, lebih moden, didapati perkara yang diharamkan mendatangkan penyakit. Mesti mendatangkan penyakit pada jasad manusia. Berzina, minum arak, daging babi, bangkai, darah, semua yang diharamkan oleh Quran mendatangkan penyakit. Tepat dengan apa yang dikaji pada hari ini. Menunjukkan bahawa kalau dibuat kajian bercanggah dengan Quran, maka kajian itu salah. Quran adalah betul. Cuma manusia tak sampai lagi kepada kajian, daripada kajiannya. Termasuk perkara yang berkait dengan ekonomi, politik, undang-undang yang disebut dalam Quran, semuanya betul. Bila manusia nak halalkan riba, terbukti dalam dunia hari ini berlakunya keruntuhan ekonomi seluruh dunia sebab yang asasnya adalah menghalalkan riba yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim, yang ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemukan dengan orang yang makan riba, yang melakukan muamalah riba, macam orang yang berenang di dalam sungai darah, yang dirontar ke dalam mulutnya batu-batu, masuk dalam perut, menenggelamkan dirinya, merosakkan dirinya sendiri. Hari ini ternyata negara-negara yang besar jatuh ekonomi dengan sebab riba. Maka apatah lagi orang-orang biasa. Riba tidak boleh memajukan perniagaan manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sakit baki daripada riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika sekiranya kamu tak buat apa yang disuruh oleh Allah mengharamkan riba, bermakna kamu mendedahkan diri kamu kepada peristihadan perang daripada Allah dan Rasulnya. Apa makna Allah isytiharkan perang kepada orang makan riba? Tak ada nampak senjata, tak ada nampak apa. Tiba-tiba negara-negara dalam dunia runtuh, bankrupt dengan sebab riba. Itu sebagai contoh. Undang-undang jenayah, manusia tak percaya pada undang-undang jenayah, hukum qisas dan hukum hudud. Buat undang-undang sendiri, tak boleh mengatasi masalah jenayah. Merebaknya jenayah tak boleh dikawal. Di negara barat, bunuh budak-budak sekolah. Ambil pistol, bunuh budak-budak sekolah. Lebih pada gila. Bila dia bawa ke hospital, dicek, tak gila pun. Teruknya jenayah ni. Bukan saja merampok, menyamun, saja-saja bunuh orang. Merampok, menyamun, mencuri dah jadi perkara biasa dah.
Banyak sangat. Punjanya kerana meninggalkan undang-undang qisas. Undang-undang hudud yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Termasuk kemalangan jalan raya. Buat macam-macam undang-undang untuk nak cegah kemalangan jalan raya. Undang-undang tu, undang-undang ni, denda ni, buat insurans pula. Nak batu kena denda. Banyak juga kemalangan jalan raya. Padahal di sana ada undang-undang qisas yang disebut dalam Quran yang berkait dengan kemalangan. Pasal apa tak ikut Quran? Kerana tak ikut Quran lah tak boleh mengatasi masalah. Sehingga orang yang mati kemalangan jalan raya lebih banyak mati sakit pada mati sakit. Ini berlaku seluruh dunia, bukan di tempat kita saja. Puncanya kerana meninggal hukum Al-Quran, menandakan Quran adalah mukjizat. Allah Ta'ala sebut, sudah dibaca ayat ni minggu lepas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak, kamu tak percaya kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut hamba, Muhammad sebut hamba. Hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk menyampaikan Quran. Kalau kamu syak pada Quran itu, silakan membuat satu surah sepertinya. Bukan sebuah Quran, satu surah saja yang pendek. Sila buat. Panggillah penolong-penolong kamu. Sama ada penolong-penolong tu Tuhan-Tuhan yang kamu sembah lain daripada Allah, yang kamu namakan dewa, kamu namakan jin, kamu namakan syaitan, kamu namakan manusia, yang kamu sembah macam Tuhan. Duk sembah dia macam sembah Tuhan. Panggil itu semua. Dan panggillah pemimpin-pemimpin kamu, raja-raja kamu, presiden kamu, Perdana Menteri kamu, termasuklah wakil rakyat kamu yang kamu pilih dia bijak sangat, cerdik sangat, tambah ikut Quran, ataupun cerdik pandai kamu di universiti, di pusat-pusat kajian seluruh dunia. Panggil mereka semua, kumpul seluruh dunia ni, buat satu surah macam Quran. Kalau kamu adalah orang yang benar, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, wa lan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat membuatnya sampai bila-bila, fattaqun nar, maka takutlah kamu akan api neraka. Tuhan beri amaran, takutlah kamu akan api neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah, yang umpan-umpan bahan bakar unggun api neraka itu manusia-manusia dan batu-batu. Wa'iddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kafir itu menentang apa? Kafir. Kafir maknanya yang melawan. Yang melawan. Lawan apa? Lawan Quran. Lawan Quran, lawan Allah Ta'ala. Quran itu apa? Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu apa? Cakap Allah. Termasuk daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mengaji sifat 20. Sahabat lebu kita mengaji sifat 20. Allah wajib bersifat dengan kalam. Di antara kalam Allah itu Al-Quran. Kalam Allah berarti ilmu Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Ilmu Allah. Siapa yang boleh mengatasi ilmu Allah Ta'ala? Quran adalah mukjizat. Saya kata saya undi, dia sokong. Dia sokong samalah juga. Samalah juga. Bayarlah berapa juta ringgit bagi kiamat. Dengan sebab membenarkan hukum-hukum yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Kalau penuh bumi dengan emas, tak boleh bayar pada hari kiamat.
Kalau penuh dunia dengan emas, dengan duit, berapa kapal duit, tak boleh bayar. Kalau lawan hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini balasannya. Jangan anggap mudah. Jangan anggap barang. Sebab itu disebut dalam Quran, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna rabbana ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dha'fain min al-'adab wal'anhum la'nan kabira. Pada hari dibalik-balikkan muka dalam neraka pada hari kiamat. Tuhan sebut. Di hari kiamat, orang masuk neraka dibalik-balikkan dalam neraka macam balik ikan goreng. Macam balik jepuk, macam balik itu. Dibalik-balik nak suruh masuk. Malaikat balik-balik dalam neraka. Lalu mereka berkata, wahai alangkah di dunia dulu kami mentaati Allah dan Rasul. Merayu kerana sakit. Alangkah baiknya kalau dunia dulu mentaati Allah dan Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami dan cerdik-cerdik pandai kami. Ata'ana sadatana wa kubara'ana. Sadatana ni ulama-ulama, orang cerdik pandai. Wa kubara'ana, pemimpin dan pembesar. Mereka lah yang telah menyesatkan kami, wahai Tuhan. Merayu di hari kiamat. Kenapa? Kerana di atas dunia tak mau ikut Quran. Quran adalah mukjizat. Mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mukjizat yang merupakan perkara yang nampaknya dibuat, bukan dibuat oleh Nabi. Allah Ta'ala yang buat. Nabi Musa membelah laut. Nabi Musa membelah laut. Bila Nabi Musa yang berjuang menentang Fir'aun bertahun-tahun lamanya. Fir'aun yang kaya dengan kekayaan, dengan kemewahan. Wa qala Musa rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. ربنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Dan berkatalah Nabi Musa, berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami. Nabi Harun amin di belakang. Dua beradik berdoa. Engkau beri pada Firaun dan penyokong-penyokong dan petugas-petugas pembesarnya kekayaan dunia dan harta benda yang banyak. Liyudillu an sabil. Dengan kekayaan ini digunakan untuk menyesatkan orang. Kalau ikut dia beri, tak ikut dia tak beri. Menyesatkan orang dengan kekayaan ini. Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Tuhan binasakanlah harta benda mereka. Washdud ala qulubihim, dan tutup pintu hati mereka, wahai Tuhan. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak beriman malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih, wahai Tuhan. Nabi Musa merayu kepada Allah. Fir'aun menggunakan kekayaan untuk beli rakyat dengan harta, dengan kemewahan supaya ikut dia. Gaji orang, tangkap orang, seksi orang pula. Gunakan kekayaan untuk upah orang melakukan kezaliman. Dengan kekayaan itu menipu rakyat dengan kekayaan. Zaman ni pula lebih pandai lagi. Beri piti suruh supah dengan Yasin, supah dengan Quran. Supah apa lawan Quran? Supah dengan Quran, supah dengan surah Yasin untuk lawan Quran. Apa jenis supah begini? Duk takut dah ambil piti, takut. Lepas tu lawan Quran pula. 2 kali ganda dosa.
Berapa kali kan dia dosa pula. Inilah Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, binasakan harta benda mereka. Harta benda digunakan untuk menyesatkan orang. Tutup pintu hati mereka, wahai Tuhan. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Tuhan wahyukan, suruh malaikat diberi bawa, wahai Musa dan Harun, doa kamu berdua diperkenankan. Aku terima doa kamu berdua. Fastaqima, istiqamah. Jangan berganjak di atas jalan yang benar ini. Jangan berganjak. Apa nak jadi lama mana pun. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikut jalan orang yang tak erti, Tuhan kata. Ulama mengatakan Tuhan nak binasakan Fir'aun dengan ayat ini diturunkan 40 tahun. Bukan Tuhan kata aku terima, esok Fir'aun binasa. Tidak, 40 tahun. Dia nak tunggulah Nabi Musa. Dengan sahabat-sahabat dia tunggu 40 tahun. Setelah 40 tahun, pasal apa Tuhan buat begitu? Tuhan nak beri pahala kepada mereka yang ikhlas. Mereka yang tak ikhlas lari, sila lari yang tak ikhlas. Kalau hari ini, doa hari ini binasa, banyaklah tunjuk ikhlasnya. Tidak, Tuhan nak uji manusia. Nabi Musa memimpin Bani Israel di waktu malam untuk berhijrah meninggalkan negeri Mesir. Dengan perintah Allah, Musa dan Harun, bawa pengikut-pengikutmu. Waktu tengah malam, Fir'aun, rakyat Mesir, pengikut-pengikut Fir'aun tidur nyenyak. Nabi Musa berundur dari Mesir. Bangun pagi esok, tengok tak ada. Bani Israel tak ada. Kerana mereka digunakan menjadi pekerja-pekerja untuk dipaksa. Untuk dipaksa usung batu, dipaksa macam-macam. Tak ada seorang lagi habis. Lalu Fir'aun mengerahkan segala askar bala tenteranya, yang dikatakan jumlahnya 1 juta lebih, untuk mengejar, memburu Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun sampai di tepi laut, iaitulah Laut Merah hari ini. Zaman dulu apa panggil Laut Khalzum. Sekarang Laut Merah. Sampai di situ tak dia nak lari. Laut ada di depan. Tiba-tiba mereka mendengar macam ribut. Iaitulah bala tentera Fir'aun dengan bala tentera berkuda. Dan kelihatan debu naik ke langit. Ramanya bala tentera itu. Lalu mereka berkata, inna lamudrakun. Quran menyebut, inna lamudrakun. Kita akan dapat ditangkap pada hari ini. Habislah kita. Habis kita. Habis kita semua matilah. Nabi Musa kata, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa kata, tidak sekali-kali. Nabi Musa kata, bila Tuhan perintah, Tuhan mesti tolong kita. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku, sayahdin, dia akan tunjukkan kepada aku. Lalu Jibril menyuruh Nabi Musa memukul tongkat ke laut. Dipukul tongkat ke laut, tiba-tiba laut terangkat macam gunung. Dijadikan lorong-lorong. Di tengahnya kering, tidak ada air. Air terangkat macam bukit, tak bergerak. Maka Musa dan tentera dan pengikut-pengikutnya menyeberangi Laut Merah. Sampai seberang sana. Fir'aun mengejar dari belakang. Fir'aun sampai tengah laut. Laut terkatuk balik. Ini mukjizat. Ini bukan perbuatan manusia. Sihir tak boleh nak buat. Ini bukan karamah. Ini mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa AS. Yang dilihat oleh Bani Israel. Yang disebut di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka buat filem pula, buat cerita. Menunjukkan mereka percaya pada cerita ini. Tiba-tiba Nabi Musa suruh ikut kitab Taurah. Tak mau ikut kitab Taurah pula. Macam orang Islam juga tak mau ikut Quran. Orang Yahudi tak mau ikut Taurah.
Orang Islam ni tak mengikut Quran. Quran adalah mukjizat. Tuhan tunjuk mukjizat, laut dibelah jadi lorong. Sebahagian besar tak mau ikut. Bila Nabi Musa diperintah Allah masuk ke Palestin, Nabi Musa, mari kita masuk, Tuhan suruh kita berperang, berjihad untuk bebaskan bumi Palestin. Mereka berkata, idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi Musa dan dengan Nabi Harun. Kami nak duduk sini, pergi dengan Tuhan, mungkin perang dengan Tuhan. Kami nak duduk sini, tak apa pergi. Baru lagi diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat. Laut terbelah, mereka tengok mukjizat. Tuhan suruh masuk ke Palestin, harungi padang pasir, balik Palestin, berjuang, melawan pula dengan musuh-musuh itu. Lawan sendiri. Allah Ta'ala nak beri kelebihan. Ada yang mati syahid dan ada yang meneruhkan perjuangan. Tiba-tiba tak mau pergi. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi Musa dengan Tuhanmu, kami nak duduk sini, tak mau pergi. Lalu Tuhan sesakkan mereka di padang pasir selama 40 tahun. Tuhan hukum mereka, sesak, pusing tempat tula. 40 tahun sesak di padang pasir. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. Selepas 40 tahun, lahir generasi baru. Generasi 40 tahun ni jadi 80 tahun. Sebahagiannya mati. Lahir orang muda pula. Zaman ni selalu orang satu lah. Habis selalu orang satu ni. Habis ni. Ini ialah mereka yang tua tapi tak mau ikut Islam. Duk berasa reti, pandai, bijak sangat. Tuhan binasakan mereka selepas 40 tahun. Maka Tuhan jadikan penyambung. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Tuhan atur macam-macam. Lain umat, lain cara dia. Bani Israel dengan desak padang pasir selama 40 tahun. Nabi kita selama 13 tahun di Mekah. 10 tahun menang. Mendirikan negara di Madinah. Begitulah masing-masing umat ada cara dia masing-masing yang diatur oleh Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita menjalankan tugas. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim pula dicampur dalam api. Berujah-berujah dengan Namrud, kalah Namrud. Tak boleh lawan dengan Nabi Ibrahim. Kalah dia. Akhirnya suruh nyalakan api yang besar. Besar sangat api tak boleh nak pergi dekat. Ibrahim diletak di atas menjanik, dicampur ke dalam api dengan menjanik. Menjanik ialah senjata berat zaman dulu macam meriam hari ini. Digunakan untuk melontar batu yang besar bagi merobohkan kota. Ibrahim diletak dalam menjanik, dilontar dalam api yang besar. Ibrahim selamat. Jatuh daripada menjanik, tak ada apa-apa. Jatuh dalam api, tak ada apa-apa. Ini mukjizat. Sihir tak boleh buat benda macam ni. Untuk menandakan Ibrahim adalah Rasulullah. Ibrahim tak ada apa-apa. Selamat Ibrahim. Walaupun tunjuk mukjizat, Namrud tak percaya juga. Tak beriman. Inilah manusia. Oleh kerana itulah, kita umat Muhammad SAW ni diberi mukjizat ilmu. Orang nak ikut, tak mau ikut, sudah. Tak tunjuk benda-benda pelik macam zaman dulu. Zaman dulu setelah ditunjuk benda yang pelik, tak ikut juga. Tunjuk pelik pun tak ikut juga. Terpulang, mereka yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, mukjizat itu benar-benar luar biasa. Yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang lain daripada Rasul. Lain daripada Rasul tak boleh buat mukjizat. Tak ada mukjizat. Ketika mukjizat itu berlaku kepada orang yang mengaku menerima wahyu daripada Allah, ia berbeza dengan karamah. Karamah ni orang yang soleh, dia tak kata dia Nabi, dia adalah orang biasa saja, orang yang baik. Ma'unah, pertolongan dan irhas, perkara yang luar biasa. Pertolongan Allah bila Tuhan nak beri kepada orang yang dikehendakinya. Irhas ni
perkara luar biasa berlaku pada Nabi, dia tak kata dia Nabi, tak dia Nabi lagi. 5 mukjizat itu berlaku tepat dengan apa yang dikehendaki, bukannya seperti ihanah, untuk menghina, di mana berlaku secara terbalik, seperti berlaku pada Musailamatul Kadzab yang meludah mata yang sakit supaya sembuh, tiba-tiba jadi buta. Musailamah, pemimpin Bani Hanifah yang mengaku jadi nabi di masa hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang yang berpengaruh, ahli sihir, puluh-puluh ribu pengikut dia. Lalu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup masuk Islam, supaya Nabi latih dia jadi ketua. Latih dia ketua. Nabi tengok orang kena dah kaki pelawak, kaki menipu. Masa tu Nabi pegang pelepah tamar. Nabi kata tak sah meminta jadi ketua, meminta pelepah tamar, pelepah kema aku pegang ni aku tak beri. Nabi kata, aku tak beri. Lalu dia marah, dia tulis surat, dia jadi Nabi juga. Daripada Muhammad, Musailamah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia Rasulullah juga. Mung separuh bumi, aku separuh bumi. Kita bagi 2 bumi dunia ni. Dan ada pengikut-pengikut dia. Pengikut dia hak bodoh lah. Yang pertama hak bodoh, yang kedua hak nak senang. Hak nak senang, dia beri benda, beri wah kema, beri piti. Ikut dia. Tahu dah dia pelawak, ikut juga. Lalu dia kata dia pun ada mukjizat. Mari orang buta, sakit mata sebelah, nak suruh dia sembuh, nak suruh jadi baik, dia pun dudah jadi dua-dua sakit belaka. Jadi terbalik, ini bukan mukjizat. Tuhan nak hinakan dia. Nak hinakan dia. Kerana dia mengaku jadi Nabi di masa hidup Nabi SAW. Dan zaman Abu Bakar, dia masih Nabi wafat. Lalu Abu Bakar menghantar bala tentera untuk menyerang Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Tentera yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal masuk Islam. Ikrimah. Maka kita mu jangan serang. Sehingga Khalid bin Walid mari baru mu serang. Mari tentera bantuan. Ikrimah dengar cerita orang lain menang belaka dah. Dia pun nak menang, kata nak tunjuk bisa dia. Dia serang dulu. Menyebabkan dia mendapat luka, tentera dia dapat luka. Abu Bakar hantar Khalid bin Walid lalu menyerang perkampungan Musailamah, menawan kota-kota dan membunuh Musailamatul Kadzab yang mengaku jadi Nabi. Ini berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang keenam, mukjizat itu tidaklah membohongi orang yang mempunyainya. Seperti orang yang berkata mukjizatnya suatu benda yang keras, bercakap membenarkannya, tiba-tiba benda itu membohonginya. Benda itu membohonginya. Macam Nabi, batu beri salam ke Nabi. Macam Nabi, Dhab kata Nabi adalah Rasulullah. Kalau Dhab tu kata mung pelawak, tu lainlah, jadi terbalik. Ini Dhab, membenarkan. Ini mukjizat. Yang ketujuh, tidak ada orang yang dapat menandinginya, kerana kalau orang lain juga boleh menunjukkan mukjizat, memungkinkan pembohong-pembohong mengaku jadi Nabi. Di sinilah bila Nabi Musa campak tongkat, berlawan dengan ahli-ahli sihir Firaun. Lalu tongkat jadi ular, telan segala tali-tali ular-ular ahli sihir itu, telan habis. Lalu semua ahli sihir beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Nabi Harun. Kerana mereka tengok ini bukan sihir, kerana dia ahli sihir, dia tahu ini mukjizat. Musa adalah Rasulullah, Harun adalah Rasulullah. Lalu mereka beriman dan mereka dibunuh oleh Firaun. Dengan diseksa, dipotong tangan, kaki, diseksa sehingga mati. Ini yang dikatakan oleh ulama, waktu pagi kafir, waktu petang masuk syurga, waktu petang mati. Itu kisah Nabi Musa. Yang ke-8, tidak ada lagi orang-orang yang boleh menunjukkan mukjizat selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah khatamul anbiya wal mursalin. Mukjizat ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana tidak ada lagi nabi dan rasul selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang dia mengaku jadi nabi, itu penipu, pembohong, kafir. Kalau ikut dia jadi kafir. Kerana tak ada lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.